Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penglipur duka dan penghapus kesedihan kami, serta pemandu kami dan penunjuk jalan kami untuk menujumu dan menuju syurgamu, syurga An-Na'im. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah sampai kepada Ramadan yang ke-15, masya-Allah, dah pertengahan bulan, dan pada masa yang sama kita akan kongsikan pada hari ini juzuk yang ke-15, iaitu juzuk pertengahan di dalam Al-Quran. Keindahan juzuk yang ke-15 ini anda akan dapati bahawa mengandungi dua surah yang agak signifikan, yang agak kita panggil tinggi nilainya di sisi Islam, iaitu adalah surah Al-Isra', dan juga pengawalan surah Al-Kahfi. Indahnya, sekarang kita akan zoom kepada surah Al-Isra' dulu. Keindahan surah Al-Isra' ini adalah, inilah dia satu-satunya surah yang pertama dimulai surah ini dengan perkataan tasbih, iaitu kalimat subhanallazi asra bi'abdihi, iaitu dalam himpunan, kalau kita lihat surah-surah yang dimulakan dengan kalimat tasbih ini ada 7. Diawali, inilah dia kita panggil kapten surah tasbih ataupun kapten yang Allah SWT nak menceritakan, mensucikan Allah tentang kekuasaan Allah yang tidak ada nilai dan taranya, iaitulah perjalanan peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan dapati ia merupakan bermula dengan tasbih dan juga merupakan gambaran kitab Taurat. Sebab itu surah Al-Isra' ini selain dinamakan Isra', dinamakan juga surah ini sebagai surah Bani Israel. Kerana di dalam surah ini ada, kita panggil, mengandungi the summary of kitab Taurat. Sebab itu dinamakan juga surah Bani Israel. Jadi sebagai suatu pengajaran kepada kita, sebenarnya Al-Quran ini dah merumuskan semua kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua telah ada kandungannya di dalam Al-Quran. Sebab itulah dihapuskan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memang plan tidak menjaga kitab-kitab terdahulu kerana nak suruh umat manusia semua come into the last version of Kitabullah, iaitu Al-Quran Al-Azim. Baik. Jadi di antara intipati penting di dalam surah Al-Isra' ini adalah perpindahan tanggungjawab memikul risalah ini daripada Bani Israel kepada Bani Ismail, iaitu kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita akan melihat di antara tanda peristiwa yang berlaku sewaktu Isra' itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjumpa dengan para anbiya kesemuanya yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah bersalaman, berteguran bersama dengan mereka di alam hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat di Masjid Al-Aqsa. Jadi sebagai suatu simbolik bahawa kita panggil kuasa kepimpinan, iaitu memikul tugas wahyu Allah, itu sekarang ni berada di bahu Nabi Muhammad dan umatnya.
Okay. Maka begitulah kita akan dapati sebenarnya kandungan surah Al-Isra ini, kalau kita lihat dia pertama yang nak menceritakan tentang apa-apa yang berlaku kepada Nabi Musa, diceritakan sikit tentang penurunan Taurat kepada Nabi Musa, kemudian bagaimana sikap Bani Israel, kemudian bagaimana balasan Allah bagi orang yang hanya memikirkan tentang dunia, langsung terlupa tentang akhirat, bagaimanakah kesudahan orang-orang seperti ini, dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita tentang kepentingan agama ini bukan sahaja menjaga hubungan dengan Allah, tetapi menjaga hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Okay. Jadi inilah antara yang terpenting yang anda akan dapat melihat di dalam surah Al-Isra itu, yang mana membicarakan tentang akidah kenabian dan menjawab sangkaan yang tidak baik terhadap Islam dan cara hidup bersyariat. Okay. Baik, sekarang kita pergi kepada mengapakah selepas surah Al-Isra itu datangnya surah Kahfi. Jadi kita akan melihat di sini yang warna merah ini, kesinambungan ini adalah disebabkan di antara sebab penurunan sebahagiannya ayat-ayat ini adalah kerana soalan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, yang mana soalan ini sebenarnya adalah disumberkan ataupun diilhamkan daripada kaum Bani Israel Yahudi yang berada di Jazirah Arab ketika itu, menyuruh kafir Quraisy ini bertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara. Jadi daripada mana Quraisy ini tahu? Iaitu kerana pada ketika itu golongan Arab ini diorang melihat ahli kitab daripada Yahudi, daripada Bani Israel ini sebagai suatu yang orang yang reference, tempat rujuk macam gitu, kerana mereka yang mahir terhadap kitab-kitab yang diturunkan. Maka inilah dia 3 pertanyaan, iaitu tentang roh. Kau tanya Muhammad tentang roh. Kau tanya Muhammad tentang lelaki yang menguasai dunia. Kau tanya dia tentang kumpulan lelaki yang tidur lama di dalam gua. Kerana ini semua ada sedikit disebut di dalam kitab-kitab mereka. Maka itulah dia, anda akan dapati jawapan kepada 3 soalan ini terdapat di dalam surah Al-Isra dan juga surah Kahfi. Di mana anda akan dapati tentang roh itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 85. Okey, kemudian tentang lelaki yang menguasai dunia. Apa dia? Siapakah dia? Iaitu Zulkarnain, disebut di dalam surah Kahfi, dan tentang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam gua adalah awalan surah Al-Kahfi. Okey. Baik, sedikit rumusan tentang surah Al-Kahfi pula. Iaitu surah Kahfi ini adalah Makkiyah juga. Indahnya surah Kahfi dengan kesinambungannya dengan surah Al-Isra. Tadi kita cakap surah Al-Isra itu bermula dengan kalimat tasbih, dan kita lihat surah Kahfi pula bermula dengan kalimat tahmid, iaitu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Subhanallah. Jadi kita nampak kat sini kedua-duanya satu puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas maha suci Allah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menurunkan kitab suci ini kepada kita, buku panduan kepada umat manusia. Inti-panti terpenting di dalam surah Kahfi ini ada 4 perkara, iaitu pertama cerita tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah kerana yang lari ke dalam gua dan minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidurkan mereka 309 tahun mengikut perkiraan syamsi, mengikut perkiraan matahari. Kemudian tentang pemilik 2 kebun, iaitu bagaimana diceritakan oleh Allah ada 2 kawan baik yang mana dua-dua ni ada kebun, tetapi satu di antara kawannya terlalu megah, terlalu sombong. Dia kata apa yang dia dapat daripada kebun ini adalah daripada hasil usaha titik peluhnya, dan dia lupa kepada ini semua adalah rezeki dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, hingga membuatkan kawan dia ini mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan kebun aku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Sampai macam gitu sekali orang kalau kita terlalu possess dengan harta kekayaan dan keberadaan kita.
Baik, kemudian kisah yang ketiga yang diselitkan dalam surah Kahfi ini adalah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu pengajaran kepada kita tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu, di mana ilmu juga kalau ianya tidak berlandaskan tujuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanya untuk kepentingan keduniaan, hanya sebenarnya akan juga menjadi fitnah kepada kita. Dan Allah SWT nak memberitahu bahawa ilmu Allah mengatasi segala ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Sebab tu anda akan dapati di dalam kisah ini di mana Nabi Khidir diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terjadi di sebalik peristiwa-peristiwa apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia melakukan. Nak menunjukkan kepada kita bahawa setiap apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih maha mengetahui apakah yang terbaik yang buat umat manusia. Dan yang terakhir, penutup surah Al-Kahfi ini menceritakan tentang kisah Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj, iaitu fitnah tentang kekuasaan. Yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kita bagaimana seorang hamba yang dirahmati oleh Allah, yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, malah dapat menyelamatkan umat manusia daripada kecelakaan dan kebinasaan. Itulah apa yang dilakukan oleh Zulkarnain. Wallahu a'lam bisawab. Semoga perkongsian yang singkat ini dapat memberikan suatu debaran kepada anda untuk meneliti dan mempelajari isi kandungan surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.